Ketahui olehmu bahawasanya perintah Allah itu ada yang fardu, artinya ada yang wajib, ataupun ada yang mesti kita buat, itu namanya fardu ya. Dan ada yang sunat. Sunat itu artinya apa? Kalau dibuat dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kedudukannya elok buat. Itu taat tu. Benda yang Tuhan suruh tu ada dua. Yang pertama mesti dibuat, yang kedua elok dibuat. Yang fardu ialah modal, iaitu asas perniagaan. Kalau nisbah orang meniaga, yang wajib tu modalnya. Kalau tak buat yang wajib-wajib, buat dia yang sunat banyak-banyak pun tak ada faedah. Macam orang meniaga tak ada modal, macam mana dapat untung? Ya. Modal tak ada, niaga laku macam mana pun tak ada modal. Dan dengan modal ini kita akan selamat. Sedangkan yang sunat itu ialah keuntungan. Dan dengan keuntungan ini kita akan mendapat beberapa darjat kelebihan. Contohnya macam inilah, kita rajin puasa sunat. Bulan Rajab puasa, bulan Syaban puasa. Lagi bulan Zulhijjah puasa, bulan Muharram puasa, bulan Zulqaidah puasa, rajin benar puasa sunat. Tapi sembahyang 5 waktu tak buat. Macam? Macam? Ada pahala tak puasa sunat tu? Tak ada pahala. Kenuri rajin benar dekat nak puasa ni, kenuri, lepas puasa esok kenuri. Lepas tu apa saja. Kenuri je, tapi orang sembahyang dia nahin tak siap sembahyang. Ada pahala ke tak? Tak ada. Jadi yang wajib-wajib tu dibuat dulu. Bila kita buat yang wajib, kemudian diikuti dengan perkara-perkara yang sunat, baru dapat pahala di sisi Allah Taala. Yang wajib itulah modal. Yang sunat-sunat tu keuntungannya. Firman Allah Taala, bukan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilal mutaqarrabun bimisli udai, bimisli adai, bukan udai, adai, maftaraqtu alaihim wa la yazalul abdu yataqarraba ilayya bin nawafili hatta ahabbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa lisanahu alladhi yantiqu bih wa yadahu allati yamtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Ini hadis ni hadis kursi ya. Artinya Allah Ta'ala telah berfirman. Ini dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu artinya mesejnya dari Allah, susun katanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis qudsi namanya. Susun katanya dari Nabi, mesejnya dari Allah. Apa kata Allah? Tidak ada suatu cara yang lebih sesuai untuk hamba-hambaku menghampirkan diri kepadaku dengan seumpama mereka melakukan ibadah yang aku fardukan ke atas mereka. Maksudnya ibadah yang aku suka, yang aku gemar benar ialah ibadah yang fardu. Kamu tak ada pilihan, kena buat ibadah yang fardu tu. Buat dulu yang fardu tu. Dan sentiasa seorang hamba menghampirkan diri kepada aku dengan menambah amalan yang sunat-sunat setelah mereka melakukan yang fardu-fardu, sehingga aku mencintainya. Kita buat benda yang wajib dulu, udah buat tu ditambah dengan yang sunat-sunat. Sembahyang 5 waktu tu asasnya. Udah lepas sembahyang 5 waktu tu, bayang yang lain-lain pula.
Sembahyang duhanya, sembahyang tasbihnya, sembahyang isyraqnya, sembahyang tahajudnya dan sebagainya yang sunat-sunat tu. Sampai aku cinta kepadanya. Sampai Allah cinta kepada kita. Ya. Jangan segan-segan, jangan malas-malas, jangan malu-malu, buat rajin aja sembahyang yang sunat-sunat. Di samping setelah kita mengerjakan yang wajib-wajib. Sehinggalah aku mencintai dia, katanya, ya. Ya. Mana kedainya? Hatta, mana kedainya? Hatta ahabbu, ya. Hatta ahabbu. Ya. Hatta uhibbu, uhibbahu pun. Hatta uhibbahu, sehingga aku kasihkan akan dia. Maka apabila aku telah mencintainya, wa idza ukhbabtuhu, ya, apabila aku telah cinta kepadanya, maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengan dia. Bermakna apa? Allah pelihara telinganya tu. Dia dengar benda yang baik-baik aja. Mana yang maksiat-maksiat, yang mungkar-mungkar, dia tak dengar. Ya. Allah tutupkan telinga dia tu daripada mendengar perkara-perkara yang mungkar. Dan akulah penglihatan yang ia melihat dengan dia. Iaitu matanya pun begitu juga. Allah pelihara matanya tu daripada melihat benda-benda yang haram dilihat. Ya, sebab itu Sayyidina Ali itu dipanggil karamallahu wajhah. Mudah-mudahan dimuliakan Allah wajahnya. Kerana Sayyidina Ali itu Allah pelihara matanya. Dia tak nampak benda yang maksiat-maksiat tu, dia tak nampak. Dia nampak yang baik-baik aja. Tuan-tuan guru kita dulu pun itu juga. Allah pelihara muka mereka tu daripada melihat benda-benda yang dimurkai oleh Allah. Mereka dapat pemeliharaan Allah Ta'ala. Kita tak dapat. Ya. Pasal kita belum sampai tahap Allah cintakan kita. Itu nampak aja maksiat tu, dengar aja maksiat tu. Ya. Kadang-kadang berambat ngejar maksiat tu. Hari Ahad sudah saya ngajar buat kuliah subuh. Tengok-tengok sikit benda orang datang. Apa pasal? Apa pasal dia? Pasal pagi itu rupanya Piala Dunia tak habis lagi. Masih berjalan lagi. Bukan 6.30, tak habis lagi. Ya. Pukul 6 tak habis lagi. Tengok-tengok sikit benar. Yang tak datang tu termasuk orang-orang yang penting-penting pun tak datang juga. Patutlah pilihan raya kecil tu lah ensin kalah. Kenapa? Kerana kecintaan mereka bukan pada majlis ilmu. Kecintaan mereka lebih kepada Piala Dunia. Sampai tak ngaji, cuba fikir. Itulah dia. Jadi maknanya apa? Orang Rabi ni Tuhan tak ada cinta. Bila Tuhan tak ada cinta, Tuhan tidak pelihara matanya. Tuhan tidak pelihara telinganya. Dan Tuhan tidak pelihara tangannya. Dan Tuhan tidak pelihara kakinya. Ya. Kita nak pemeliharaan Allah sehingga Allah cintakan kita. Bila Allah cintakan kita, baru Allah pelihara mata kita, baru Allah pelihara telinga kita, baru Allah pelihara tangan kita, dan baru Allah pelihara kaki kita. Ya. Maka akulah pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatan yang ia melihat dengan dia, dan akulah lidahnya yang ia bercakap dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Ya. Itu dia. Kita nak sampai tahap itu. Itu sebab dalam Islam ni ada adab-adab yang perlu kita laksanakan. Apa saja kita buat mesti mengikut adab-adab. Dan engkau wahai penuntut,
Semua tuan-tuan dan perempuan ni penuntut belaka. Talibin atau talibun. Wahai penuntut, tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati dan seluruh anggotamu pada sekalian masa dan nafasmu. Itu bukan nafsu semua, bukan nafsu itu, nafasmu. Bermula daripada pagi sampai ke petang. Yang boleh kita dipelihara Allah tu kerana kita memelihara hati kita. Itu yang utama. Kalau tidak, tak dapat Tidak dapat melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala kecuali dengan menguasai hati. Hati kita tu nak kita kuasai. Jangan bagi dia terpengaruh dengan tipu daya syaitan. Jangan dia terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan dan hawa nafsu. Kalau hati boleh kita kuasai, maka seluruh anggota kita pun boleh kita kuasai. Karena hati itu adalah raja. Anggota yang lain tu adalah rakyatnya. Dalam hadis pun ada sebut, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Nabi, apa dia kata, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Kalau baik daging itu, maka baiklah seluruh anggota kamu. Jika jahat daging itu, maka jahatlah seluruh anggota kamu. Ketahuilah bahawa yang dimaksudkan daging itu ialah hati. Kalau hati baik, mata pun baik, telinga pun baik, tangan pun baik, kaki pun baik. Seluruh anggota jadi baik kalau hati itu baik. Kalau hati itu beriman, anggota pun beriman, seluruh anggota lain beriman. Tapi kalau hati itu tak beriman, seluruh yang lain pun tak beriman. Sanggup melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul. Itu dia pentingnya hati itu. Sampai pagi ke petang dia akan terpelihara. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu. Apa yang sedang kita fikirkan kejap ni, Tuhan tahu ke tak? Apa yang sedang kita rasakan sekarang ni, Tuhan tahu ke tak? Apa rancangan-rancangan kejap ini, Tuhan tahu ke tak? Semua tahu. Alimul ghaibi wasyahadah, kata Allah dalam Quran. Tahu dia perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Malahan bisikan hati kita pun Allah tahu. Kenapa? Kerana Allah tahu. Allah menilik yang zahir dan yang batin, semuanya Allah tahu. Dan ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu mengetahui segala yang ada di dalam hatimu, dan ia menilik segala yang ada pada zahir dan batinmu semua. Semua dia tahu. Tak boleh nak sorok. Dan ia mengetahui segala masamu. Apa masa pun dia tahu. Kita tengah tidur pun tahu. Lintasan hatimu, apa yang terfikir di hati kita ni, semua Tuhan tahu. Terlintas aja. Nyampah dengan ustaz tu, Tuhan tahu lah tu. Nyampah dengan timah tu, Tuhan tahu lah tu. Semua Tuhan tahu. Tambah kalau kita nyampah tu dengan mak, nyampah mak ni, Tuhan tahu lah tu, walaupun tak sebut. Lintasan hatimu dan segala langkah-langkahmu. Langkah-langkah tu pun Tuhan tahu. Rancangan-rancangan kita pun Tuhan tahu. Dan segala diammu dan segala gerakmu. Kita bergerak tu Tuhan tahu belaka. Kedip-kedip mata tu pun Tuhan tahu. Kita ngaru-ngaru badan kita tu Tuhan tahu belaka. Apa saja gerak-gerik kita semua Tuhan tahu. Dan sama ada engkau bergaul dengan orang ramai, Tuhan tahu. Tengah ramai-ramai tu Tuhan tahu belaka tu. Apa yang perempuan buat tu semua Allah tahu. Atau engkau duduk bersendirian, kau seorang-seorang, Tuhan tahu juga.
Dalam gelap, tuan tahu tak? Dalam gelap duduknya. Tahu. Jauh-jauh dari orang, siapa tak ada, dia seorang je, tuan tahu tak? Tahu. Dia lari atas gunung, tuan tahu tak? Tahu. Ke mana saja. Semua tuan tahu. Sebenarnya engkau sentiasa di dalam perhatian Tuhanmu. Tuhan merhatikan je kamu. Maka tidak diam sesuatu malakut. Bukan, tidak diam sesuatu yang diam di alam mulk. Alam mulk tu alam milik apa? Alam yang nampak oleh manusia. Alam malakut ya, atau alam yang milikin. Alam mulk ya. Alam yang nyata. Dan alam malakut, alam yang kita tak nampak. Tadi alam nampak ya. Alam malakun, kita tu alam malakut, alam tak nampak. Iaitu seperti mahsyar, itu alam malakut itu ya. Seperti arash, seperti alam kubur, itu alam malakut tu yang kita tak nampak. Dan tidak bergerak segala yang bergerak kecuali Tuhan yang menguasai sekalian langit dan bumi itu melihat dan mengetahui akan dia. Seperti firman-Nya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya ia, iaitu Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa-apa yang disebutkan oleh hati. Mata tu khianat, nengok nyelin aja, nyelin nak ngumpat aja. Tuhan tahu lah kata. Nampak apa nyelin aja tu. Begitu ke hati-hati nak ngumpat orang, hati-hati nak buat khianat, hati-hati nak ananya orang, semua Tuhan tahu belaka. Tak lepas dari ilmu Allah Ta'ala, tak lepas dari pandangan Allah Ta'ala, tak lepas dari pendengaran Allah Ta'ala. Malahan debu yang berterbangan itu semua di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Di mana debu tu nak hinggap ataupun dia tak ada hinggap langsung, terbang tak ke mana-mana, Tuhan tahu belaka tu. Kita tak tahu ya. Ini dia kena fahamnya itu. Kalau kita fahamnya itu, Tuhan tahu aja, lalu kena buat maksiat. Apa saja kita buat, apa saja kita dengar, apa saja kita nampak, semua Tuhan tahu. Tuhan tu sentiasa nampak, Tuhan tu sentiasa tahu, Tuhan tu sentiasa mendengar. Kalau dah kita sedar yang ini, lalu nak buat maksiat, lalu nak nari, nak berjoget, deng berjoget, nampak tak Tuhan? Nampak. Lalu ke nak nyemur kain ketang dada, Tuhan nampak tu. Lalu ke nak ngumpat orang, kalau kita ngumpat orang, Tuhan dengar. Itu sebab kata di wali-wali Allah, kalau kamu nak buat dosa, buatlah. Kalau kamu nak buat maksiat, buatlah. Kalau kamu nak buat perkara-perkara mungkar, buatlah. Tapi kalau tak berdosa, cari di tempat yang Tuhan tak nampak. Ada ke? Ada ke? Tempat yang Tuhan tak nampak, ada ke? Mana ada? Cari-cari tak ada. Nampak Tuhan tengah tu, Tuhan nampak tengah tu, Tuhan nampak. Tak jadilah buat. Yang kedua, kamu cari tempat bumi yang lain daripada bumi Allah ni. Ada ke? Kalau pergi ke England, bumi Allah ke bukan? Bumi Allah juga. Pergi ke Amerika, bumi Allah ke bukan? Bumi Allah juga. Ada orang dia tak puasa di Malaysia ni, bila Ramadan tu bulan puasa, dia tak duduk di Malaysia, dia keluar dari Malaysia. Masa bulan Ramadan lah dia pergi ke England, dia pergi ke Amerika, dia pergi ke Jepun, mana-mana sajalah. Agak-agak di Jepun tu Tuhan nampak ke dah? Tuhan tahu ke dah? Tuhan dengar ke dah? Di mana-mana pun ada Tuhan ya. Di mana-mana pun Tuhan nampak, Tuhan dengar, Tuhan tahu. Jadi carilah tempat yang bukan bumi Allah. Mana ada, semuanya bumi Allah belaka. Dan kamu makan rezeki selain daripada rezeki Allah. Ada kan?
Adakah lain daripada Allah bagi rezeki bagi kita? Itu sebab maknanya apa? Kita tak boleh buat perkara-perkara yang Allah murka. Ya, di mana-mana pun Allah tahu, di mana-mana pun Allah nampak, di mana-mana pun Allah dengar. Ya. Itu kata tadi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Artinya ia mengetahui, Allah itu yang mengetahui pandangan mata yang khianat. Kalau kita tengok satu benda itu dengan khianat, dengan pandangan mata yang apa? Nyelin-nyelin aja. Apa-apa yang disembunyikan oleh hati. Surah Al-Mu'min ayat 19. Surah Al-Mu'min ayat yang ke-19. Kalau cari tak jumpa surah Mu'min, cari surah Ghafir. Apa lah tu? Al-Mu'min dengan Ghafir itu sama ya. Baik, dan firman-Nya lagi, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maksudnya Allah mengetahui rahsia. Dan yang lebih tersembunyi lagi. Rahsia itu pun Tuhan tahu, yang lebih tersembunyi lagi pun Tuhan tahu. Macam mana sembunyi pun Tuhan tahu ya. Ini boleh dapat surah Taha ayat yang ke-7. Surah Taha ayat yang ke-7. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Maknanya apa? Di mana-mana saja kamu buat, jaga adab tu. Kerana Tuhan nampak saja, tak pernah tak nampak. Dalam rumah kena jaga adab, di luar rumah kena jaga adab, dalam surau kena jaga adab, dalam masjid kena jaga adab, di pasar kena jaga adab. Di mana-manalah adab tu tetap mesti kita pelihara. Dan kamu buat apa pun kena ikut adab-adabnya. Nak semayang ada adab-adab nak semayang, nak puasa ada adab-adab nak puasa, nak makan ada adab-adab nak makan, nak minum ada adab-adab nak minum, nak kenuri ada adab kenuri, nak kahwin ada adab kahwin, nak bercakap dengan suami ada adab bercakap dengan suami, nak bergaul dengan suami ada adab pergaulan dengan suami. Apa saja kita buat ada adab-adab. Mengapa ada adab? Kerana Allah sentiasa nampak. Tak pernah Allah tak nampak. Setiap saat, setiap detik, setiap nafas kita turun naik, semuanya Allah tahu, Allah nampak, Allah sedar dan Allah dengar. Itu dia perempuannya. Kalau sedar yang ini, kita akan mencari sumber pahala setiap minit, setiap saat kita akan dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita jaga jangan melakukan perkara-perkara yang Allah murka. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Tuhanmu. Bermakna apa? Bila-bila masa pun, kerana kita bila pernah lain daripada berhadapan dengan Tuhan. Setiap masa kena jaga adab. Tengah ngaji ni Tuhan nampak tak? Nampak. Baik zahir ataupun batin. Sama ada zahir atau batin. Seperti beradabnya seorang hamba yang hina, yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah perkasa. Seolah-olah apa itu? Kita ni hamba yang hina berhadapan dengan Allah yang perkasa. Orang di hadapan raja macam mana? Macam mana orang di hadapan raja? Boleh kau ajar ke? Boleh bergaru-garu ke depan raja? Boleh nyongah-nyongah atau nyongah? Cakap dengan raja tu nyongah. Boleh apa tu? Tengah bercakap, tak ampun tuanku beribu-ribu angku. Sembah pati harap diangku. Apa tu benda? Pang tampuannya. Cetera. Pergi ke Kuala Kansar tu cakap dengan Sultan Nazrin Shah. Bunyi tu macam. Kena penampuk tak? Tentu punya kena penampuk. Macam itulah kita ni hamba yang hina berhadapan dengan raja yang gagah perkasa.
Kita dengan Allah tu lagi gagah, lagi perkasa. Kita ni lagi hina hamba di hadapan Allah Ta'ala. Sepatutnya macam tu. Kalau kita makan di depan raja macam mana? Raja tu depan je nengok kita makan. Macam mana kita makan? Bosak-bosak ke? Ambil nasi tu kepal lambung ngap sambal dengan mulut. Kau betul ke? Pang ditampur dia raja tu. Dosa raja orang besar jadilah. Saya pernah sekali makan di depan orang besar. Besar lah pangkatnya. Raja di Hilir. Besar lah tu. Pergi tahlil rumah dia. Saya jadi tekongnya, ketuanya. Udah tahlil dah apa tu, dia jamunya lah makan. Atas saya tekongnya, dekat dia lah duduknya. Dia pun duduk cari saya, duduk dekat ketuanya. Jadi saya makan depan dia macam mana? Allah, teratur benar. Suap pun galih benar suap minyak. Makan ustaz, jangan segan katanya. Awak malu depan dia. Beratur je konyol minyak. Tak nak berbunyi konyol tu. Tak ada beratur sun. Demo yang di ujung sana tu 40 orang pergi tu, bukan seorang tau. Yang di ujung yang jauh dengan raja tu macam mana orang dia makan? Tampil benar lah dia mah. Saya nengok demo tu geram nengoknya. Awak tak boleh buat apa itu. Kenapa? Raja dekat benar dengan saya, depan saya. Jadi kena makan beratur je. Kena jaga adab-adabnya. Pasal kita ni menjadi perhatian dia. Itu baru raja. Baru raja dihilir. Patutnya depan Allah kita pun rapi itu juga. Sepatutnya lah rapi itu. Tapi kadang-kadang kita lupa kita ni hamba. Kita lupa siapa yang sedang memerhatikan kita. Itu yang sanggup melakukan dosa juga. Sanggup melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan mereka. Macam itulah patutnya. Yang gagah perkasa. Kita ni hamba yang hina. Dan bersungguh-sungguhlah engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang ia larang. Supaya Tuhan tak nampak kita di tempat yang dia larang. Jangan pergi. Umpamanya raja kata, jangan bagi sesiapa masuk dalam taman laranganku ini. Dulu-dulu raja-raja dia ada taman larangan tau. Taman larangan tu di situlah tempat dayang-dayangnya menari-nari, tempat tuan puterinya tu bersukaria menari dengan dayang-dayang. Itu larangan, orang lain tak boleh masuk. Kalau kita masuk, tangkap dia raja tu macam dipancung dia raja tu. Jadi kita kena menyorok-nyorok kalau kita berada di taman larangan tu. Begitulah sepatutnya kita dengan Allah Ta'ala. Sentiasa berjaga-jaga, jangan bagi dia nampak kita berada di taman yang dilarang tu. Bermakna jangan kita buat maksiat lah. Kerana kalau kita buat maksiat, Allah nampak. Bersungguh-sungguh engkau menjalani adab sehingga Tuhanmu tidak melihat engkau di tempat yang ia larang. Dan jangan sampai engkau tidak ada tempat yang dikehendakinya. Engkau tidak ada di tempat yang dikehendakinya. Maksudnya apa? Bila dah masuk, udah jam pukul 4.45, patut kamu berada di mana? Sekarang pukul 4.45, kamu patut berada di mana? Di tiko semayang, di atas sejadah, di dalam surau atau di dalam masjid ataupun di rumah. Jangan pukul 4.45 masih ada di mana? Di kedai lagi. Jangan berada di padang lagi. Jangan berada di pasar lagi. Jangan berada di tempat membeli belah lagi. Tempat yang sepatut kita berada itu kita berada bila waktu sampai. Bila ada majlis pengajian, kita patut berada di mana? Di rumah menengkok. Patutnya kita berada di majlis ilmu. Begitu. Tempat yang sepatutnya kita berada.
Jangan sampai engkau tidak ada. Tidak ada di tempat yang dikendakinya kehadiranmu. Patut kamu ada, mesti ada. Patut kamu tak ada, kamu mesti tak ada. Artinya jangan ketika itu kamu berada di tempat-tempat maksiat. Jangan kamu berada di tempat-tempat karaoke. Jangan kamu berada di padang-padang permainan ketika azan sedang dilaungkan. Dan kau tidak akan mampu berbuat demikian kecuali bila engkau aturkan masamu baik-baik. Kita kena susun masa kita tu dengan baik. Jam ini dah didatangkan Ramadan, puan-puan. Didatangkan Ramadan pada kita supaya kita susun, atur masa kita tu betul-betul. Ya. Pukul 5 suku masa makan, kita pun bangkit makan. Ya. Sebelum itu pukul 5 apa buat? Kita semayang, maka kita bangkit semayang. Lepas itu mamamlah sahur. Lepas tu makan sampai pukul 5.40. Pukul 5.40 jangan makan lagi. Bersedia untuk semayang subuh. Bila bunyi azan apa buat? Kita patut berada di masjid atau di surau atau di atas tikar semayang di rumah kita. Maka semayanglah kita waktu subuh. Kita aturkan masa kita tu ya. Itu sebab dia datangkan Ramadan. Ramadan tu masanya ada masa kita makan, ada masa kita berlapar, ada masa kita semayang, ada masa kita baca Quran, ada masa kita qiyamul lail. Disusun masa kita tu. Ya, wal asri innal insana lafi khusr. Dan demi masa manusia itu sentiasa berada di dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Lagi? Dan mereka yang berpesan-pesan dengan hak dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Baru tak rugi. Kalau tak rugi belakang. Ya. Jadi di bulan Ramadan didatangkannya 1 bulan supaya kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab itu disuruhnya di bulan Ramadan tu kita banyak semayang. Bulan lain tak ada suruh kita banyak semayang. Bulan Ramadan disuruh kita banyak semayang. Ada satu jenis semayang hanya ada di bulan apa? Di bulan Ramadan aja, yang lain tak ada. Mayang apa? Mayang apa? Sunat tarawih. Sebab itu puan-puan yang tak ada keuzuran, jangan tuang semayang tarawih. Saja-saja tuang jangan. Kerana kalau kita tuang tahun ini, nak nunggu tarawih lagi tahun depan baru ada. Siapa boleh jamin dia masih akan hidup tahun depan? Angkat tangan. Angkatlah tangan, saya nak tengok benar mana kerupi orang ni. Tahun depan saya akan hidup lagi dalam dunia ni. Angkat tangan. Siapa pun tak berani angkat tangan ya. Jadi inilah dia peluang terbaik bagi kita. Jangan tuang tarawih. Itu dia. Baru satu ibadat tu. Dia suruhnya kita banyak semayang. Kemudian selain daripada itu, di bulan Ramadan ni juga disuruh Allah kita ni banyak baca Quran. Ya. Bulan Ramadan ni lah kita nak belajar membaca Quran. Cuma perempuan kalau baca Quran tu biarlah bersemak. Jangan buat macam setengah-setengah tempat tu. Dia ada juga majlis tadarus ada. Tapi dibaginya kamu baca 1 ain, orang ni baca 1 ain, orang ni baca 1 ain, orang ni baca 1 ain. Lepas tu masing-masing pergi ke ceruk masing-masing pun baca. Ya. Lepas tu malam ni dah habis 8 juzuk. Malam esok habis tu lagi, habis lagi 8 juzuk ya. Malam lusa habis tu juga kena 4 hari dah tamat 1 Quran. Tulis sudah khatam 1 kali, kita tulis kan. Betul esok sambung lagi. Lepas tu dah khatam 2 kali. 1 bulan Ramadan tu sampai 8 kali khatam ada. Tapi baca tak tentu hala. Ya. Jadi baca Quran tu biar bersemak.
Orang yang reti baca tu biar semak kita baca. Kerana baca Quran ni bukan cakap Melayu. Cakap Melayu tak ada hukum. Nak sebut macam mana sebutlah, tak ada berdosa. Ya, ada hukum cakap Melayu? Ha? Ada hukum ke tak ada? Tak ada. Lantak nak sebut pasyur ke pasir ke pasyak ke. Tak ada masalah, tak ada berdosa. Ha, ada ke? Saya hendak ke Tanjung Rengas. Ada ke macam tu? Ha, mana ada? Tapi Quran mesti dibaca mengikut hukumnya. Kerana dalam Quran tu ada idgham, ada izhar, ada ikhfa, ada iqlab, ada mad wajib, ada mad jaiz, dan berbagai-bagai hukum di sana. Ada qala-qala. Jadi kita nak baca Quran mesti dengan tartil. Warattilil Quran tartila. Di samping itu puan-puan, bila kita baca Quran tu, elok baca sekali maknanya. Ada seorang tukang baca maknanya. Barulah kita tahu apa yang terkandung di dalam Islam. Kerana Quran tu merupakan perlembagaan Islam. Baru kita tahu apa yang terkandung. Rupanya, oh yang ini boleh ya, yang ini tak boleh ya. Oh yang ini Allah haramkan, yang ini Allah perintahkan. Baru ada dalam Islam kita tahu yang mana wajib, yang mana haram, yang mana sunat, yang mana makruh, yang mana harus. Bila dibaca maknanya, terjemahannya. Hari ini tak ada sebab mengapa kita tak tahu makna Al-Quranul Karim. Kerana banyak benar kitab-kitab tafsir, kitab-kitab terjemahan Al-Quranul Karim. Ada tak kitab terjemahan? Di surau ni ada ke tak ada? Ada. Di rumah ada tak ada? Kalau tak ada di rumah, tak apa, di surau ni ada. Baca terjemahannya di surau. Baru kita tahu apa yang Allah suruh. Ya, jumpalah kita bahawa Islam ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Pada hari ini aku telah sempurnakan Islam itu bagi kamu, dan aku telah cukupkan nikmat aku untuk kamu, dan redalah aku Islam itu sebagai anutan bagi kamu. Katanya Allah reda hanya dengan Islam, yang lain Tuhan tak reda. Kemudian Islam tu pula bukan boleh kita pilih-pilih, yang ini buat, yang ini tanda, yang ini terima, yang ini tolak, tak boleh. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah, kata Allah ya. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu kesemuanya sekali. Everything must be Islamic. Kerana Allah tak terima apa saja yang tidak Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin, kata Allah ya. Barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada Islam, maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Allah reject kalau lain daripada Islam. Dan orang itu di akhirat nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Jadi bila kita baca makna, baru kita tahu Islam tu dah sempurna. Lain daripada Islam Tuhan tak terima. Pakaian bukan daripada yang dibenarkan oleh Islam, Tuhan tak terima. Kenuri kenara tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Semayang tak ikut Islam, Tuhan tak terima. Tapi kalau kita tak baca Quran, mana nak tahu? Ini Tuhan bagi bulan Ramadan ni melatih kita, supaya di akhirnya nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu gunanya kita kena ngaji Quran ni. Selain daripada itu, Ramadan ni janji jangan buat dosa, sudah. Janji jangan buat dosa. Maka apa saja yang puan-puan lakukan merupakan pahala. Apa aja buat aja dapat pahala. Janji jangan buat dosa. Tapi kalau mencuri, itu dosa, banyak dosanya. Kalau ada dalam aurat, itu lagi bertambah dosanya. Tapi apa saja buat dapat pahala. Bulan lain tak dapat, bulan Ramadan aja. Tidur dapat pahala, diam dapat pahala, beribadat diganda-gandakan lagi pahalanya, doanya dimakbulkan lagi.
dosanya diampunkan. Tak kata tak, dosa kena ampun. Ya Allah diam, tak nak ke ya? Tak kata tak. Ha. Ada orang tak nak dosa diampun, angkat tangan. Ada orang tak berdosa, angkat tangan. Yang ni angkat tangan. Saya nak tengok, nak gambar mana kopi orang tak berdosa ni. Ha ya. Ini bulan Ramadan.